Assalamualaikum, saya Nurul Syawni Himani dari Seksyen 75 dan ahli kumpulan saya ialah Aizat Azizi, Akmal Azim dan Haikal Asnizal. Kami membincangkan tentang agama Buddha. Agama Buddha adalah salah satu agama bumi di mana agama Buddha itu adalah sebuah agama dan filsafat yang berasal dari anak benua India dan meliputi beragam tradisi kepercayaan dan praktik yang sebahagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama yang secara umumnya dikenali sebagai Sang Buddha, bererti yang telah sedar dalam bahasa Sanskerta dan Pali. Buddha Gautama menolak untuk mengekspresikan pandangan tentang penciptaan dan menyatakan bahawa pertanyaan tentang asal-usul dunia adalah gangguan dan tidak relevan. Ketidakpatuhan dan gagasan tentang Mahakuasa Pencipta Dewa atau Prime Mover dipandang oleh banyak orang sebagai perbezaan utama antara Buddhisme dan agama-agama lain. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Haikal Asnizal daripada Seksyen 75. Saya ingin menceritakan tentang kepercayaan agama Buddha. Satu ajaran asing yang agak semati dalam kehidupan masyarakat Cina ialah agama Buddha. Dalam perkembangan tamadun Cina, mereka jarang menerima unsur-unsur asing sebagai salah satu cara hidup mereka. Tetapi dalam kes ajaran Buddha, masyarakat Cina dapat menerima ajaran ini dengan baik. Penciptanya ialah putra Syed Hadid Gautama dan asal usul ajaran ini bermula bukannya di Cina tetapi di India. Beliau mengajar tentang 4 kebenaran mulia, jalan, lapis dan nirvana. Dalam ajaran Buddha, ia menyentuh soal kehidupan manusia penuh dengan penderitaan yang datang dari nafsu manusia sendiri. Oleh itu, lari dari penderitaan, manusia harus mendekati jalan yang akhirnya membawa ke arah kebenaran, iaitu nirvana. Pengaruh Buddha ke Cina agak perlahan pada peringkat awal dan perkembangan melalui jalan laut dan darat. Dikatakan semasa pemerintahan penjelajahan Min Di pernah mengarahkan menghantar rombongan ke India untuk mendapatkan imej dan kitab-kitab untuk diterjemahkan dalam bahasa Cina. Namun demikian, pengaruh ajaran Cina dan Buddha ini masih terhad. Dia tidak berkembang dengan pesat sehingga kemunculan dinasti Wei di utara. Antara faktor politik terhadap penerimaan rakyat biasa kepada ajaran baru ini ialah janji bagi menjawab persoalan penderitaan dan menegakkan mereka pada zaman perang. Sami-sami Buddha Cina menjelajah ke India dan Sri Lanka untuk membawa balik kitab-kitab dan sutra Sanskrit untuk memperterjemahkan dalam bahasa Cina. Pengembaraan Cina pertama dengan penjajah India iaitu Zhou Xi untuk menuntut Khotan pada tahun 2600 sehingga beliau meninggal dunia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Azizi dari Seksyen 75 ingin menerangkan tentang perayaan-perayaan agama Buddha atau dikenali oleh bangsa Cina. Yang pertama, Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang terbesar dan terpenting bagi kaum Cina. Tahun Baru Cina dianggap penting kerana membolehkan semua ahli keluarga yang belajar atau bekerja di luar negara dapat pulang ke rumah untuk berkumpul bersama. Pada Tahun Baru Cina, ibu bapa atau orang yang lebih tua akan memberi angpau kepada anak-anak sebagai tanda baik agar mereka boleh hidup dengan lebih sihat dan bahagia. Sebelum sehari Tahun Baru Cina, semua keluarga Cina akan berkumpul bersama-sama dan makan bersama untuk melambangkan bersatu semula atau perpaduan. Tahun Baru Cina akan disambut selama 15 hari sehingga Cap Gomeh. Apa adalah Cap Gomeh? Hari Cap Gomeh merupakan hari penutup bagi Tahun Baru Cina. Dan yang ketiga ialah Perayaan Chingay. Perayaan Chingay merupakan perayaan kemuncak Cap Gomeh. Perayaan Chingay ini diraikan setiap tahun pada hari ke-21 bulan pertama kalender lunar Cina.
Chingay merupakan acara agama dan acara budaya tradisi Tionghoa. Setiap kali Chingay dirayakan, akan ada perarakan yang menonjolkan kehebatan membawa tiang bendera setinggi kira-kira 15 meter dan mengibarkan bendera 3 segi sepanjang kira-kira 10 meter. Sambutan Chingay turut memperlihatkan kenderaan berhias dan diserikan dengan persembahan tarian singa, tarian kebudayaan, pertunjukan bunga api dan seni mempertahankan diri. Yang keempat adalah Hari Perayaan Qingming atau Changban. Perayaan ini penting untuk mengenang nenek moyang yang telah meninggal dunia. Anak-anak dan cucu cicit akan membawa makanan, buah-buahan, kertas-kertas wang ke kubur dan membersihkan kubur nenek moyang. Mereka akan membawa makanan untuk bersembahyang nenek moyang. Lepas tu akan berbual sekali. Orang Cina percaya bahawa kertas wang tersebut akan bertukar menjadi duit di alam yang lain. 5 ialah perayaan Pesta Duan Fu. Perayaan ini merupakan perayaan tradisional Cina yang disambut pada hari kelima bulan kelima mengikut kalender Cina yang melibatkan acara lumba perahu naga. Perayaan ini disambut untuk kenang budi dan jasa seorang menteri negara Chu semasa zaman-zaman berperang. Dia merupakan seorang penyair yang patriotisme, berbakat dan banyak menyumbang idea untuk memajukan negara Chu. Tapi Maharaja terpedaya dengan kata-kata pegawai yang jahat dan mengusir Ku Yuan dari ibu kota negara. Ku Yuan membunuh diri dengan terjun ke sungai Miluo kerana sedih dan kecewa terhadap Maharaja yang tidak mendengar nasihatnya dan akan mengakibatkan kemusnahan negara itu. Rakyat jelata berasa sedih dan mencari jenazah Ku Yuan di sungai Miluo menggunakan perahu tapi tidak ditemui. Lalu mereka melemparkan nasi yang dibungkus dengan daun ke dalam sungai supaya ikan dan udang dalam sungai tidak memakan jenazah Ku Yuan. Seterusnya ialah penyebaran agama Buddha. Penyebaran agama Buddha terdiri daripada masyarakat Karo di Kabupaten Langkat. Hal ini kerana masyarakat Karo tertarik untuk memeluk agama Buddha serta perkembangan Buddha Karo dan perkembangan pembangunan wihara Buddha untuk masyarakat Karo di Kabupaten Langkat. Dengan menggunakan beberapa metod penelitian, di antaranya adalah metod penelitian lampangan, field research, yakni dengan cara melakukan pengamatan iaitu observasi dan wawancara terhadap narasumber yang terkait untuk mengetahui asal mulanya penyebaran agama Buddha pada masyarakat Karo di Kabupaten Langkat. Selanjutnya, dengan menggunakan metod penelitian kepustakaan iaitu library research, yakni mengumpulkan sumber-sumber data tertulis dari buku-buku yang berhubungan dengan penyebaran agama Buddha pada masyarakat Karo di Kabupaten Langkat. Masyarakat Karo sebelum mengenal agama Buddha menganut kepercayaan dinamisme yang sering disebut kepercayaan para bigu.